Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini pagi ke-4 daripada bulan Ramadan yang mulia ini pada tahun 1442 Hijrah, kita akan menyambung bacaan hadis-hadis puasa daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin, pada bab yang kedua dan juga bab yang ketiga. InsyaAllah dalam dua bab ni ada sebanyak 4 hadis. Sebelum tu saya ingin ingatkan bahawasanya majlis pembacaan kita ialah majlis pembacaan secara bersanad lah. Kemudian syarahnya ataupun penerangannya tidaklah terlalu detail, especially apabila melibatkan perbezaan para fuqaha dalam memahami hadis-hadis, menyebabkan mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Dan fokus saya biasanya ialah kita akan bagi tahu pendapat mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sesuatu permasalahan. Kalaulah hadis itu bertepatan, bukanlah kita kata hadis itu bertepatan, tapi maksudnya pendapat mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah bertepatan dengan hadis, maka kita kata fabiha wa ni'mat, maka alhamdulillah baik. Tetapi jika pendapat Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama bermazhab Syafi'i tidak bertepatan dengan hadis yang kita bacakan, maka kita akan bagi tahu kenapa Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah yang lain meninggalkan hadis tersebut, dan kita akan bagi tahu dalil-dalil mereka daripada dalil-dalil yang lain selain daripada hadis tersebut dalam permasalahan tersebut. Jadi tuan-tuan, bab yang kedua dan juga bab yang ketiga ini, ia melibatkan dua sudut. Sudut yang pertama berkaitan dengan sejarah puasa itu sendiri, yang kita telah isyaratkan dalam majlis yang lepas. Sebahagiannya kita telah isyaratkan dalam majlis yang lepas. Dan sudut yang kedua berkaitan dengan hukum hakam sebahagian daripada permasalahan yang berkaitan dengan puasa, yang sangat penting pada saya, terutamanya pada hari ini, apabila kita mendengar fatwa yang bersalahan dengan pendapat majoriti para ulama dalam permasalahan tersebut, sebagaimana kita akan sebut selepas ini. Jadi, yang pertama sekali berkaitan dengan sejarah puasa. Kalau tuan-tuan tengok dalam suratul Baqarah, saya tak ingatlah ayat nombor berapa, tapi bermula daripada ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini tuan-tuan, 3 ayat berkaitan dengan puasa yang masyhurlah, yang disebut oleh para ulama, terutamanya bila masuk bulan puasa. Yang pertama sekali ialah ayat yang pertama, iaitu pensyariatan puasa Ramadan secara umum. Kita dah bagi tahu dalam sesi yang lepas, ulama berselisih pendapat kan. Mazhab Hanafiyah mengatakan bahawasanya sebelum daripada puasa Ramadan telah ada puasa lain yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali difardukan puasa hari ke-10 daripada bulan Muharram yang dikenali sebagai hari Ashura. Kemudian dimansuhkan kekal jadi sunat
kemudian difardukan puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian dimansuhkan jadi sunat 3 hari sebulan untuk puasa, kemudian difardukan puasa Ramadan. Cuma ketika mana difardukan puasa Ramadan, tuan-tuan, ketika mana difardukan puasa Ramadan, pada awal-awal Islam, sebagaimana hadis yang pertama dalam bab yang kedua ini, masih lagi diberi pilihan kepada umat Islam untuk mereka berpuasa ataupun mereka tidak berpuasa tetapi mereka kena bayar fidyah, iaitu sebagai gantian untuk mereka tidak puasa. Diberi pilihan sama ada nak puasa ataupun tak nak puasa. Jadi dalam masalah fidyah tu, ulama kita berselisih pendapat lah berapa banyak yang kena bayar pada awal-awal Islam dulu. Tapi yang paling penting sekali, diberi pilihan sama ada nak puasa ataupun tak nak puasa. Dan pilihan ini terbuka umum, sama ada orang tua, sama ada orang yang muda, dewasa, orang yang ada tenaga. Mereka diberi pilihan umum untuk berpuasa ataupun mereka berbuka dan mereka membayar fidyah mengikut bilangan hari yang mana mereka tinggalkan. Kemudian sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat kefarduan puasa Ramadan secara pasti. Dalam ayat yang seterusnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mana dia menghadiri ataupun dia wujud ketika mana anak bulan itu dilihat, maksudnya dia berada di kampung halaman lah. Faman syahida, di sini para ulama tafsir kata dia tu dalam keadaan hadir, dia berada di kampung halamannya ketika mana anak bulan Ramadan dilihat, maka wajiblah puasa ke atas diri dia. Kerana apa disebut faman syahida di sini sebagai hadir? Sebab orang yang bermusafir dia telah dikecualikan dalam ayat sebelum ini. Dia telah dikecualikan dalam ayat sebelum ini pun, dan ayat selepas itu telah dikecualikan untuk orang yang bermusafir. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang sakit ataupun berada dalam keadaan musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia kalau dia berbuka puasa, maka dia kena ganti mengikut bilangan hari yang dia telah tinggalkan, yang dia telah tidak berpuasa. Jadi tuan-tuan, ini kronologi pensyaratan puasa. Sebahagiannya kita telah isyaratkan dalam kelas sebelum ini dan sebahagiannya kita sebut pada hari ini. Jadi tuan-tuan, ini adalah pendapat majoriti para ulama. Pendapat majoriti para ulama bahawasanya beginilah kronologi puasa sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian timbul satu isu, kalau kita tengok Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mana hadir, dia berada di kampung halaman dia, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan. Kalau dia tu sakit, dia berada di kampung halaman dia, dia sakit. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safar, ataupun dia sedang berada dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia menggantikan puasa yang telah ditinggalkan sebanyak bilangan hari yang dia telah tinggalkan. Wa man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam ayat ni sebenarnya kata para ulama ada satu perbahasan dalam usul fiqh yang kita namakan sebagai dalalatul iqtida, iaitu kita kena letak takdir. Kita kena letak, dia macam ada missing word yang penting, yang begitu penting dalam ayat tersebut untuk menjadikan ayat tersebut betul, sahih ataupun betul. Bukanlah pandai-pandai kita nak letak, tuan-tuan, nak kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni tak cukup lah, apalah, kemudian kita pandai-pandai letak. Tapi memang benda ni yang disebut oleh para ulama yang dinamakan sebagai dalalatul iqtida. Jadi kalau kita tak takdirkan macam tu, dia akan jadi golongan zahiri lah. Dia kata siapa sahaja yang sakit ataupun dia bermusafir, maka tidak sah kalau mereka puasa. Tidak sah kalau mereka puasa. Kalau mereka puasa sekalipun, maka tidak sah.
dan mereka pasti wajib ke atas mereka untuk mereka mengqadakkan puasa mereka walaupun mereka tidak berbuka. Ini pendapat mazhab zahiri, tetapi majoriti para ulama mereka mengatakan adanya perkataan yang ditakdirkan di dalam ayat tersebut. Wa man kana minkum maridan aw ala safar. Siapa sahaja di kalangan kamu yang sakit ataupun berada dalam keadaan musafir, fa aftara. Kemudian dia berbuka puasa. Perkataan aftara, dia berbuka puasa ni yang kita namakan sebagai kalimah muqaddarah. Perkataan yang ditakdirkan supaya ayat itu jadi sempurna kena dengan dalil-dalil syariat yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau dia berbuka puasa sahaja, maka hendaklah diganti bilangan hari yang dia telah tinggalkan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi tuan-tuan, dalam masalah orang yang sakit dan juga orang yang bermusafir, ini boleh dikatakan kesepakatan di kalangan para ulama. Inilah hukumnya. Mereka dibenarkan untuk berbuka puasa dan menggantikannya. Adapun orang yang mana berada di kampung halaman yang tidak sakit, maka mereka kena berpuasa. Inilah pendapat majoriti para ulama. Dan tuan-tuan, apa yang masalah dia? Apa yang diiskalkan? Apa yang dipermasalahkan? Ayat ini, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini dikatakan oleh majoriti para ulama sebagai ayatun nasikhah, iaitu ayat yang mana memansuhkan hukum yang ada di dalam ayat sebelum ini. Ayat apa sebelum ini, tuan-tuan? Ayat ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan ke atas orang yang mampu, tetapi mereka tidak mahu berpuasa. Ayat yang turun sebelum ini, mereka ni mampu untuk berpuasa, tetapi mereka tidak mahu berpuasa. Maka mereka boleh untuk menggantikan hari yang mereka tidak puasa itu dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan wajiblah ke atas orang yang mampu untuk berpuasa. Di sini pun ada dalalatul iqtida'. Tetapi mereka tidak mahu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang yang mana mampu untuk berpuasa. Tetapi mereka tidak berpuasa, fidyatun ta'am miskin. Mereka kena bayar fidyah. Fidyah dalam bentuk macam mana? Ta'am miskin, iaitu bagi makan kepada orang miskin lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa yang bagi bayar lebih, katakanlah dia kena bayar sebanyak satu mud. Satu mud ni ialah sebanyak satu cupak. Lebih kurang mungkin dalam 700 gram makanan ruji, tapi dia nak bayar lebih. Dia nak bayar 1 kilo ke, hatta dia nak bayar 800 gram ke. Sepatutnya dia kena bayar untuk satu hari kepada satu orang miskin. Tapi dia nak bayar kepada 2 orang miskin, 3 orang miskin. Asalkan lebih, itu adalah lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mana ingin buat secara sunatnya lah, dia nak bayar lebih ataupun nak bagi kepada orang yang lebih, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata, walaupun diberi pilihan untuk kamu berpuasa ataupun bayar fidyah, kamu berpuasa itu adalah lebih baik jika kamu semua mengetahui. Ini yang awal-awal Islam, tuan-tuan. Kemudian ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, di sisi majoriti para ulama, hatta di kalangan para sahabat sendiri, mereka mengatakan bahawasanya telah dimansuhkan oleh ayat yang datang selepas itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang mana berada di kampung halaman, mereka tidak sakit, mereka tidak sakit, maka mereka tidak diberi pilihan lagi untuk puasa ataupun tidak puasa. Sama ada nak puasa ataupun nak bayar fidyah, mereka tidak diberi pilihan lagi, bahkan mereka mesti kena puasa. Cuma berlaku perselisihan pendapatlah di kalangan ulama tentang darjah ataupun kadar sakit tersebut. Tetapi secara umumnya boleh dikatakan sepakat di kalangan mereka bukan semata-mata sakit. Sakit kepala sikit, sakit perut sikit, mereka sudah boleh berbuka puasa. Tidak. Ada darjah-darjah tertentu
secara umumnya di sisi para ulama barulah mereka dibenarkan untuk berbuka puasa dan kemudian mereka kena qada mengikut bilangan hari yang mereka tinggi. Wa man kana maridan, sesiapa yang mana sakit, bukan semata-mata sakit lah, sakit kepala sikit, sakit perut sikit ataupun letih sikit, bukan, itu bukan maksud dia. Wa man kana maridan, siapa yang mana sakit ialah sakit yang ada darjah-darjah tertentulah, sekira-kiranya dibenarkan oleh syarak untuk mereka tidak berpuasa. Dia punya tafsil, dia punya detail ni kena tengok kitab fiqh dalam mazhab masing-masing lah. Jadi tuan-tuan, itu secara umum pendapat majoriti para ulama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, pada awal Islam adalah pilihan. Kepada orang yang mampu untuk berpuasa, diberi pilihan nak berpuasa ataupun tidak berpuasa. Kalau tak nak berpuasa, mereka kena bayar fidyah. Tetapi hukum tersebut telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang seterusnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa sahaja yang berada di kampung halaman dia bila masuk bulan Ramadan, dia tidak sakit, dia tidak musafir, maka dia tidak boleh lagi untuk bayar fidyah. Dia mestilah berpuasa. Ini adalah hukum yang terakhir sampailah hari ini. Ini merupakan pendapat majoriti para ulama. Jadi tuan-tuan, bab yang kedua ni, kata Al-Imam Abu Daud rahimahullah, wa bisanadil muttasil minna ila Al-Imam Abi Daud rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin, bab naskhi qawlihi ta'ala. Bab pada menyatakan telah berlakunya nasakh, abrogation pada firman Allah Subhanahu wa taala. Nasakh dari sudut mana tuan-tuan? Nasakh dari sudut hukum, sebab ayat dia masih lagi ada dalam Quran, masih lagi dibaca, tetapi nasakh dari sudut hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ini daripada surah Baqarah ayat 184. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Hadis ni pun ada dalam Sahih Bukhari daripada jalan Qutaibah. Kemudian ada juga dalam Sunan Tirmizi, dalam Bukhari, daripada jalan-jalan yang lain lah. Jadi hadis ni ialah hadis yang sahih. Kalau kita tengok hadis inilah hadis yang sahih. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Bakr, ya'ni ibn Mudar, an Amr ibn al-Harith, an Bukair, an Yazid maula Salamah, an Salamah ibn al-Akwa' radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin kana man arada minna an yuftira wa yaftadiya fa'ala hatta nazalat hadhihi al-ayatu allati ba'daha fanasakhatha. Dalam riwayat ni tuan-tuan, Bukair ibn Abdullah al-Ashaj daripada Yazid maula Salamah, an Salamah ibn al-Akwa', sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apabila turunnya ayat ini, ayat mana? Ayat 184 daripada suratul Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Apabila turunnya ayat ini dan ke atas orang yang mampu. Orang yang mampu untuk berpuasa, tetapi dia memilih untuk tidak berpuasa. Ditakdirkan di tengah tu, dia memilih untuk tidak berpuasa. Maka apa yang perlu mereka lakukan? Fidyatun. Fidyah ni ialah badal, gantian. Fidyatun ta'am miskin. Maka mereka kena ganti dengan cara bayar makanan kepada orang miskin. Jadi, Salamah ibn al-Akwa' radhiyallahu anhu, beliau telah bagi tahu realiti yang berlaku apabila turun ayat tersebut. Beliau kata, kana man arada minna ayyuftira wa yaftadiya fa'al. Sesiapa yang mana di kalangan kami, mereka ingin untuk berbuka dan mereka ingin untuk bayar fidyah sebagai gantian kepada puasa, fa'ala, maka mereka buat demikian. Sehinggalah turunnya ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang kedua. Selepas daripada ayat 184 tadi, ayat yang bermula dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kan? Kalau kita tengok ayat atas dengan ayat yang kedua ni lebih kurang je dia punya wording dia. Tetapi ayat atas yang dimansuhkan tadi ada perkataan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dalam ayat yang kedua ni wording dia lebih kurang dengan ayat atas. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi tidak ada lagi ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nampak tak? Dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua iaitu ayat 185. Dalam riwayat Salamah ibn al-Akwa' radhiyallahu anhu ni, beliau kata hatta nazalat hadhihi al-ayatu allati ba'daha.
iaitu sehinggalah turunnya ayat ini, iaitu ayat yang selepas daripada ayat yang kita baca tadi, ayat 184. Jadi bila turun ayat 185, ayat ini telah menasahkan hukum memberi pilihan tadi kepada orang yang mana mampu untuk berpuasa, sama ada dia nak puasa ataupun dia nak bayar fidyah. Ini ialah apa yang diriwayatkan daripada Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu, dan ini merupakan pendapat majoriti para sahabat dan majoriti para ulama selepas itu. Cumanya dalam riwayat yang kedua, hadis yang kedua dalam bab ini, dia bawa satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, sebagaimana akan datang dalam bab yang ketiga nanti, ada perbezaan pendapat daripada dia. Iaitu ada perbezaan riwayat lah daripada dia. Ada riwayat yang mengatakan bahawasanya beliau bersama dengan jumhur mengatakan bahawasanya ayat 184 tadi telah mansukh. Kerana adanya riwayat itu, sebahagian syurah, pensyarah hadis mengatakan bahawasanya perbuatan Imam Abu Dawud rahimahullah sebut riwayat yang kedua dalam bab yang kedua ini, dalam bab yang kita berada sekarang ni, untuk menunjukkan bahawasanya ada riwayat daripada beliau yang mengatakan bahawasanya beliau bersama dengan jumhur, iaitu ayat di atas telah mansukh. Bila ayat di atas telah mansukh, maksudnya tidak ada lagi pilihan sama ada nak puasa ataupun tak nak puasa. Dia mesti kena puasa kalau dia mampu, dia mesti kena puasa kalau dia mampu, dan kalau dia tidak berpuasa maka dia kena qada. Dia kena qada mengikut bilangan hari yang dia tinggalkan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang kedua 185 tadi, wa man kana maridan aw ala safarin, kan kita kata dalalatul iqtida, siapa yang mana sakit dengan darjah sakit yang telah dibahaskan oleh para fuqaha, ataupun dia berada dalam keadaan musafir, kemudian dia memilih untuk berbuka puasa, fa'aftara, dia memilih untuk berbuka puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka dia kena ganti mengikut bilangan hari yang mana dia telah tinggalkan. Jadi Ibn Abbas berdasarkan riwayat ini bersama dengan siapa tuan-tuan? Bersama dengan majoriti para ulama. Tetapi riwayat-riwayat ni tuan-tuan dipertikaikan oleh ulama. Riwayat daripada Ibn Abbas ini yang kononnya beliau bersama dengan majoriti para ulama dipertikaikan oleh para ulama. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Syuaib rahmatullah alaih dengan muhakkik-muhakkik yang lain, apabila dibawa riwayat yang kedua ini dalam bab yang kedua hari ini, bila dia bawa riwayat ni, dia kata apa? Riwayat ini adalah dhaif. Dhaif dari sudut apa tuan-tuan? Kerana riwayat ini menyalahi riwayat-riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang lebih sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menyatakan bahawasanya tidak berlaku nasakh terhadap ayat pertama tadi, iaitu daripada ayat 184 daripada suratul Baqarah. Nampak tak? Muhakkik, iaitu Syekh Syuaib Arnaud rahmatullahi alaih, dia kata riwayat yang kita akan baca nanti itu sebagai dhaif. Sebab apa? Walaupun sanad dia kita nampak macam okey, tak ada masalah, tetapi sebenarnya riwayat tersebut adalah syadzah kerana dia menyalahi riwayat yang lebih sahih, riwayat yang lebih masyhur daripada anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mereka riwayatkan daripada Ibn Abbas mengatakan bahawasanya ayat 184 tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu tidaklah mansukh, bahkan hukumnya adalah thabit. Hukumnya adalah thabit sebagaimana dalam bab yang akan datang. Nampak tak tuan-tuan? So dalam riwayat yang kedua dalam bab hari ini, wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad ibn Shabbuya قال حدثني علي بن حسين عن أبيه يأتي حسين بن واقد المروزي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam riwayat ni, kalau kita tengok sebenarnya dalam sanad ni ada Ali ibn Husain ibn Waqid. Hadis yang pertama dalam kitab
puasa ni kita pernah sebutkan Ali ibn Husain ibn Waqid. Ali ibn Husain ibn Waqid, dia ni adalah hasanul hadis. Dia adalah hasanul hadis. Perawi yang mana dalam kategori hasanul hadis. Maksudnya hadis dia tu berada dalam level hasan lah biasanya. Tapi bila kita kata level hasan, ia menunjukkan kepada dia bukanlah satu orang perawi yang berada pada level yang begitu tinggi dari sudut thiqah dia ataupun dari sudut hafazan dia. Jadi, kerana itu, ulama kata bila riwayat dia ni, walaupun dia tu pada dirinya ialah hasanul hadis, tetapi apabila menyalahi riwayat-riwayat anak murid Ibn Abbas yang lain, yang datang daripada jalan-jalan yang sahih, masyhur, ma'ruf daripada Ibn Abbas, maka riwayat ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tapi sebahagian syurah kata, daripada riwayat ini, seolah-olah bolehlah kita jadikan sebagai bukti, Ibn Abbas telah kembali meninggalkan pendapat dia yang masyhur sebagaimana kita tahu, pergi kepada pendapat jumhur para ulama. Ala kullin, saya bagi tahu perbezaan tanggapan para ulama terhadap riwayat ini yang dibawa oleh Imam Abi Dawud. Ada yang mendhaifkan, ada yang kata tak, dia masih lagi hadis yang okey, hasan. Cumanya baki lagi, dia telah meninggalkan pendapat dia yang kita akan bahaskan selepas ini yang dikatakan syadz, kembali kepada pendapat jumhur para ulama bersama dengan jumhur dalam masalah yang kita akan sebutkan selepas ini. Jadi, dalam riwayat ni tuan-tuan, Ikrimah Maula bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan ke atas orang yang mana mampu untuk berpuasa, maka dia diberi pilihanlah, kalau dia nak berpuasa, puasa, kalau dia tak nak berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah kepada orang miskin. Nampak tak? Dalam bentuk makanan. Maka Ibn Abbas ketika mana mentafsirkan ayat ini berdasarkan riwayat Ikrimah ini, dia kata siapa yang ingin di kalangan para sahabat untuk tidak puasa, maka mereka tidak puasa, lalu mereka telah membayar fidyah gantian dengan cara memberi makan kepada orang fakir miskin. Nampak tak? Maka puasa dia dikira sempurna, intact, walaupun dia tak puasa. Cumanya dia telah menunaikan tanggungjawab tersebut. Wa tamma lahu shaumuh. Jadi walaupun dia tak puasa, tapi sebab dia bayar fidyah, dia punya puasa dikira sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum." Kita dah syarah tadi, siapa yang mana ingin melakukan perkara yang sunat, walaupun dia kena bayar, let's say kita kata hanya satu mud, iaitu satu cupak kepada satu orang untuk setiap satu hari yang dia tinggalkan, tapi dia nak bayar lebih daripada satu cupak, ataupun dia nak bayar kepada 2 orang, 3 orang, atas dasar perkara itu sunat, maka itu adalah lebih baik untuknya. Cuma walaupun diberi pilihan, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jadi yang paling penting sekali, riwayat ini Imam Abu Daud letakkan di bawah tajuk ini seolah-olah sebagaimana diisyaratkan oleh sebahagian syurah pensyarah hadis, beliau telah kembali kepada qaul jumhur. Qaul jumhur, iaitu ayat 184 daripada suratul Baqarah itu telah dimansuhkan oleh ayat 185 daripada suratul Baqarah. Nampak tak? Kita pergi ke bab yang ketiga, tuan-tuan. Babu man qala hiya muthbatatun lisyaikhi wal hubla. Bab pada menyatakan ada orang yang mana berpendapat bahawasanya ayat 184 tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dia tidak mansukh. Bahkan ayat itu masih lagi intact, ayat itu masih lagi terguna pakai, cumanya ia terguna pakai untuk siapa, tuan-tuan? Dia terguna pakai untuk orang yang tua yang tidak mampu berpuasa, dan juga orang yang mana mengandung ataupun orang yang mana menyusukan anak. Jadi ada 3 kategori orang. Orang yang mana tua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang yang mana dah uzur sangat-sangatlah. Orang yang dah uzur, dah tak boleh nak berpuasa. Kemudian orang yang mana mengandung dan juga orang yang mana menyusukan anak. 3 ni, Ibn Abbas kata, ayat yang 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin,
Walaupun alladzina ni kalau kita belajar usulul fiqh, dia adalah daripada sirah umum, menunjukkan kepada siapa sahaja yang mampu untuk berpuasa tapi tak mahu berpuasa. Ibn Abbas dia kata bukan. Alladzina di sini ialah untuk golongan yang khusus. Siapa golongan yang khusus tersebut? Hak ni kalau dalam usul fiqh kita panggil apa? Am urida bihil khusus. Walaupun guna lafaz am, tetapi si pencakap tu, orang yang bercakap tu, dia telah niatkan orang yang khusus. Bukan berlakunya taksis, tidak. Tetapi telah diniatkan orang yang khusus. Jadi macam kita kata, Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum. An-nas yang pertama, alladzina qala lahumun nas, ialah walaupun diguna lafaz umum, tetapi sebenarnya dia merujuk kepada satu orang sahabat. Nu'aim ibn Mas'ud, tak silap saya. Walaupun diguna lafaz umum. An-nas itu lafaz umum. Tetapi dalam kes ni ialah urida bihil khusus. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan an-nas di situ, Allah Subhanahu Wa Taala memang rujuk hanya sahaja kepada sahabat tersebut, iaitu Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Adapun an-nas yang kedua, nas alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. An-nas yang kedua tu juga merujuk kepada nas yang tertentu, iaitu kaum musyrikin Mekah lah, bukan keseluruhan manusia. Ini tuan-tuan kena ngaji dalam usulul fiqh lah, dalam perbahasan am. Lafaz umum ada beberapa dia punya pembahagian, antaranya ialah am urida bihil khusus, iaitu walaupun guna lafaz am tetapi niat orang yang bercakap itu adalah merujuk kepada satu benda yang spesifik. Jadi tuan-tuan, walaupun dalam ayat tu berdasarkan riwayat masyhur daripada Ibn Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, alladzina walaupun dia lafaz umum tetapi dia merujuk kepada tiga orang ni. Yang pertama ialah orang tua, sama ada lelaki atau perempuan yang mana tidak mampu untuk berpuasa dah. Yang kedua ialah orang yang mana mengandung, yang ketiga ialah orang yang mana menyusukan anak. Menyusukan anak. Jadi dia kata sebenarnya hukum itu masih lagi terpakai sehingga hari ini. Hukum itu masih lagi terpakai sehingga hari ini. Jadi tidak berlaku nasakh dalam ayat 184 tadi. Cuma antara perkara yang perlu kita bagi perhatian, tuan-tuan, sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar rahmatullahi alaih di dalam Fathul Bari, dia kata qiraat Ibn Abbas ketika mana dia baca ayat ini, sebagaimana qiraat Ibn Mas'ud juga, ialah bukan sebagaimana qiraat jumhur yang kita baca, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bukan. Dia baca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'am miskin. Apa maksud yutawwaqun? Ai la yutiqun. Dia kata orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa iaitu siapa tuan-tuan? Pada pandangan Ibn Abbas, ayat ini turut untuk siapa? Iaitu orang yang tidak mampu berpuasa, bukan orang yang mampu berpuasa sebagaimana disebut oleh jumhur tadi. Bahkan ialah orang yang mana tidak mampu berpuasa daripada perkataan yutawwaqun dengan arti kata la yutiqun. Ini kena belajar bahasa Arab pula lah, apa dia jadi macam tu. Jadi ke atas orang yang mana tidak mampu berpuasa, seperti orang lelaki ataupun orang perempuan yang mana dah tua tidak mampu berpuasa, ataupun orang yang mana mengandung, ataupun orang yang mana menyusukan anak. Fidyatun ta'am miskin. Maka mereka tidak perlu puasa, cuma mereka kena fidyah, bayar fidyah ta'am miskin sahaja. Jadi tuan-tuan, berdasarkan qiraat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia kata ayat ini ghairu mansukhah, tidak mansukh. Bahkan ia adalah ayat yang mana thabitah. Tetapi muskilnya pada pandangan Ibn Abbas ini, beliau tidak mewajibkan qada langsung. Beliau tidak mewajibkan qada langsung. Dalam masalah orang lelaki ataupun orang perempuan yang betul-betul tua, kalau tak qada itu boleh dikatakan hampir ijma' sepakat para ulama daripada seluruh mazhab. Sebab apa? Sebab dia memang dah tak mampu dah untuk puasa. Orang tua, orang yang mana bersifat harim nak dia panggil. Orang mana sangat tua, zamin, orang sangat tua. Orang mana tidak ada kemampuan dah untuk berpuasa. Dari sudut tubuh, batang tubuh dia ni tak mampu dah untuk dia berpuasa. Tetapi dia masih lagi berakal, dia masih lagi boleh berniat. Maka apa yang perlu dia buat? Kalau dia berniat nak puasa, dia tak mampu puasa. Jadi yang ini
boleh kata ijma' sepakat para ulama mengatakan bahawasanya dia tidak wajib puasa dah. Dia tidak wajib puasa. Cumanya majoriti para ulama mengatakan dia wajib untuk mengeluarkan fidyah setiap hari mengikut bilangan hari yang dia tidak puasa. Satu qaul ataupun dinisbahkan kepada Imam Malik rahmatullahi alaih, dalam kes ini orang tua, lelaki ataupun perempuan yang memang dah tak mampu puasa dan dia masih lagi sihat, akal dia minda dia lah, dia bukan orang gila ataupun nyanyuk sampai dia tak boleh niat, dia tak tahu apa yang dia buat. Jadi ini kata Imam Malik, setakat yang saya baca, dia kata ini fidyah pun tak perlu bayar. Sebab apa? Dia dah jadi macam ghairu mukallaf aslan. Dia dah jadi macam bukan mukallaf. Tetapi majoriti kata tak, dia mukallaf. Sebab dia mampu untuk berniat. Kalau dia niat, dia tahu dia nak berpuasa, dia tahu perkara yang membatalkan puasa, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tapi batang tubuh dia ni, dia tak mampu. Batang tubuh dia tak mampu. Dia jadi macam masalah apa tuan-tuan? Masalah orang yang mana ada duit, tetapi dia tak boleh nak menunaikan haji. Maka orang lain yang ganti haji untuk dia, nampak tak? Sebab dia masih lagi ada syarat-syarat untuk menunaikan haji. Cuma batang tubuh dia tak mampu untuk menunaikan haji sendiri. Maka dia suruh orang lain untuk niabah dia menunaikan haji. Jadi begitu juga dalam masalah puasa. Dia bukan orang gila, dia bukan orang nyanyuk sampai tak tahu membezakan apa yang dia buat. Dia puasa ke, dia saja tak makan ke, tak. Jadi atas dasar itu dia wajib lagi puasa. Cumanya diganti dengan it'am miskin. Jadi qaul Imam Malik tadi di sisi majoriti ulama yang kata dia tak wajib puasa dan tak wajib bayar fidyah, itu adalah qaul yang lemah di sisi majoriti para ulama. Okey, untuk kes ini tuan-tuan, orang yang mana lelaki perempuan yang mana dah tua tak mampu berpuasa ataupun orang yang mana sakit, satu sakit yang mana la yurja bur'uh, yang mana tidak ada harapan lagi untuk dia sembuh, sama juga boleh dikatakan hampir sepakat para ulama bahawasanya dia tidak wajib puasa, bahkan dia hanya kena bayar fidyah mengikut bilangan hari yang mana dia tinggalkan. Iskal dia timbul di mana tuan-tuan? Apabila Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan orang yang mana mengandung, orang yang mana menyusukan anak, dia juga boleh tidak berpuasa berdasarkan ayat yang dia baca tadi. Wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'am miskin. Sesiapa sahaja, dan sesiapa di sini ialah merujuk kepada tiga ni. Sama ada lelaki perempuan yang begitu tua, ataupun orang mengandung, ataupun orang yang mana menyusukan anak. Yang kes lelaki perempuan yang mana dah begitu tua ni settle, boleh dikatakan hampir ijma' para ulama kata mereka kena qada. Mereka tak perlu puasa dan mereka boleh bayar fidyah sebab mereka tak boleh nak qada dah, memang tak mampu dah. Tetapi dalam dua kes lagi, iaitu mengandung dan juga menyusukan anak, majoriti kata kalaulah mereka berbuka puasa, memang confirm mereka kena qada. Confirm kena qada berdasarkan zahir ayat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang mana sakit. Wa man kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang sakit maka fa'iddatu min ayamin ukhar. Kalau mereka berbuka, wajiblah mereka untuk qada mengikut bilangan hari yang mana mereka telah tinggalkan. Dan menjadi satu orang yang hamil ataupun menyusukan, para ulama telah ilhaqkan, para ulama telah kategorikan sekali di kalangan orang yang sakit. Jadi dua kategori ni tuan-tuan, iaitu hamil dan juga murda' ini iskal. Sebab Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat-riwayat yang sampai pada riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada dia, yang disahihkan oleh Ad-Daraqutni dan seumpamanya, dia kata memang kalau orang mengandung ni dia tak nak puasa sebab ialah untuk kesihatan dia, kesihatan anak dia. Begitu juga orang yang mana menyusukan untuk kesihatan baby dia, maka dia kata tak perlu puasa dan tak perlu qada. Tak perlu puasa dan tak perlu qada. Hanya perlu bayar fidyah. Ini ialah permasalahan yang timbul. Jadi tuan-tuan, kita baca bab yang ketiga ni, bab man qala ya muthbatatun li syekh wal hubla. Wa bihi qala hadatsana Musa ibn Ismail, siapa dia? At-Tabuzaki, masyhur dengan At-Tabuzaki. قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثبتت للحبلى والمرضع. Jadi dia kata ayat وعلى الذين يطوقونه, berdasarkan qiraat Ibn Abbas, ayat itu thabitah ghairu mansukhah, ayat itu tetap dan bukan dimansuhkan. Cuma dia merujuk kepada siapa tuan-tuan? Merujuk kepada al-hubla dan juga al-murdi'.
Adapun kes lelaki tua, sebagaimana dalam tajuk Ibnu Abu Daud rahmatullah alaih, musbatatun lisyaikhi. Adapun lisyaikh ini orang kata hampir mahal ittifaq, iaitu kesepakatan di kalangan para ulama, sebab mereka memang tak mampu puasa dah, maka pilihan yang ada hanyalah kena bayar fidyah lah. Tetapi ada pun hubla dan juga murda', orang yang mana mengandung ataupun orang yang mana menyusukan anak, mereka tidak mampu pada waktu itu untuk berpuasa. Tetapi selepas tu, bila mereka dah habis menyusukan, mereka tidak mengandung lagi, anak dah besar, ataupun bila mereka menopause nanti, mereka ada kemampuan untuk qada. Jadi kata majoriti ulama, mereka ni bukan orang yang mana tidak mampu puasa langsung. Mereka ialah sebagaimana orang sakit yang lain, yang mana kalau mereka berbuka puasa kerana sakit, sebagaimana dalam ayat faman kana minkum maridan wa man kana minkum maridan, maka boleh dikatakan sepakat para ulama kalau berbuka puasa mereka kena qada. Jadi begitu juga dalam kes hubla dan juga murda', kalau mereka berbuka puasa kerana mereka mengandung ataupun kerana mereka menyusukan anak, sama ada takutkan diri sendiri ataupun takutkan anak yang mereka susukan ataupun kandungan itu, mereka masih lagi wajib untuk qada mengikut bilangan hari yang mana mereka tinggalkan. Adapun isu kafarah, kena bayar tak kena bayar, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Abu Hanifah tidak mensyaratkan bayar fidyah. Yang paling penting mereka hanya kena qada sahaja. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad rahmatullahi alaih, mereka kena qada hari yang mereka tinggalkan, dan mereka kena bayar fidyah mengikut kes lah. Kalau takutkan anak, maka mereka kena bayar fidyah. Kalau hanya takutkan diri mereka sendiri sahaja, berkaitan dengan diri mereka sendiri sahaja, mereka hanya kena qada dan tak perlu bayar fidyah. Tafsil dia punya penerangan, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh lah. Tetapi Ibn Abbas dia kata apa? Orang yang mana mengandung ataupun menyusukan anak, kalau dia berbuka puasa, dia tak perlu qada langsung. Dia tak perlu qada langsung. Bahkan dia hanya kena bayar fidyah sahaja. Nampak tak? Daripada riwayat Ikrimah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya uthbitat, iaitu ayat 184 dengan qiraat wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Yutawwaqunahu ai dengan arti kata la yutiqunahu, tidak mampu untuk berpuasa. Tak mampu di sini disebabkan oleh sama ada dia tua ataupun dia mengandung ataupun dia menyusukan anak. Riwayat yang kedua, bihi qala hadatsana Ibnu al-Muthanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah. Sa'id ila Abi Arubah, antara anak murid yang melazimi Qatadah. An Qatadah an Azrata an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia kata qal kanat rukhsatan lisyaikh al-kabir wal mar'ati al-kabirati. Cumanya dalam nuskah kita ni tuan-tuan, sebab kita ambil ayat Quran daripada mushaf kan. Jadi kita ambil ayat Quran daripada mushaf mengikut qiraat yang ada dalam mushaf kita, yutiqunahu. Tapi sebenarnya syurah mereka isyaratkan wa 'alal ladzina yutiqunahu ni bukan qiraat Ibn Abbas baca. Qiraat Ibn Abbas ialah yutawwaqunahu. Bila baca dengan yutawwaqunahu, maksud dia bukan lagi yutiqunahu. Yutawwaqunahu ay la yutiqunah. Yutawwaqunahu ay la yutiqunah. Orang yang mana tidak mampu. Kalau yutiqunahu ni dia oleh orang yang mampu. Nampak tak? Wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'am miskin. Qal Ibn Abbas kata kanat rukhsatan lisyaikh al-kabir wal mar'ati al-kabirati wa huma yutiqan as-siyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina wal hubla wal murdi'u idha khafata. Dia kata ayat ini adalah rukhsah bagi syekh kabir dan juga mar'ah kabirah, iaitu orang yang mana berumur, bukan badan dia besar ni tuan-tuan. Kabir di sini ialah dia dah berumur. Wa huma yutiqan as-siyam. Mereka ni yutiqan di sini ialah, tak silap saya sama ada baca yutayyaqan as-siyam. Mereka telah dibebankan dengan berpuasa tetapi mereka tak mampu. Jadi kenapa saya baca yutayyaqan? Sebab ada setengah kiraat baca yutawwaqunahu ataupun yutayyaqunahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tafsir mesti kena sama dengan ayat yang dibaca, mengikut kiraat yang dibaca. Jadi wahuma yutayyaqani as-siyama. Mereka berdua telah dibebankan dengan puasa, tetapi dalam keadaan mereka tak mampu pun nak puasa. Sebagaimana yang kita dah syarah sebelum ni kan. Jadi diberi kelonggaran kepada mereka ayuftira. Kalau kita baca yutiqan, mereka berdua mampu. Kalau mampu, kenapa nak diberi kelonggaran?
Jadi ini antara perkara yang perlu kita bagi perhatian. Diberi kelonggaran kepada syekh yang tua ataupun wanita yang tua, iaitu yang tidak mampu. Wahuma yutayyaqani as-siyam. Mereka telah dipaksa untuk berpuasa. Mereka telah ditaklifkan untuk berpuasa. Dalam hal keadaan mereka tak mampu. Jadi disebabkan oleh tidak mampu itu, telah diberikan rukhsah kepada mereka untuk mereka berdua berbuka puasa, dan sebagai ganti mereka memberi makan pada setiap hari yang mereka tinggalkan satu amount of makanan kepada orang miskin. Cuma amount tu ada khilaf lah di kalangan para ulama. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i satu mud kan. Dan dia kata wal hubla wal murdi'u idza khafata. Dan begitu juga hukum yang sama bagi satu orang mana yang mengandungkan anak ataupun menyusukan anak jika mereka takut. Jika mereka berdua takut. Takut ke apa? Kata Al-Imam Abu Daud rahimahullah, qala Abu Daud ya'ni ala auladihima aftarata wa at'amata. Kalaulah mereka takutkan keselamatan anak mereka yang dikandung ataupun disusukan, maka mereka berdua boleh untuk berbuka puasa dan mereka hanya perlu bayar fidyah sahaja. Ini pendapat Ibn Abbas. Tetapi mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, mazhab majoriti para ulama, mesti kena qada. Mesti kena qada. Pendapat Ibn Abbas berdasarkan riwayat yang masyhur daripada beliau tak kena qada. Tapi ada riwayat lain yang kata ayat 184 tu juga mansukh, diisyaratkan oleh sebahagian surah bahawa si Ibn Abbas telah kembali kepada qaul jumhur. Jadi tuan-tuan, sekarang ada dua qaul daripada Ibn Abbas. Ada dua qaul daripada Ibn Abbas. Satu qaul yang mana menyamai jumhur, satu qaul yang mana menyalahi jumhur. Bukan setakat menyalahi jumhur, kata para ulama menyalahi zahir ayat Quran. Faman kana minkum maridan ataupun waman kana minkum maridan ala waman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Mesti kena qada. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang masyhur daripada Ibn Abbas, beliau kata gugur qada. Gugur qada. Hanya perlu bayar fidyah sahaja. Jadi tuan-tuan, dalam mazhab majoriti para ulama wajib untuk qada. Wajib untuk qada bagi orang yang mana mengandung ataupun orang yang mana menyusukan anak. Cuma mazhab Abu Hanifah tidak mewajibkan fidyah. Mazhab Imam Syafi'i ada tafsil sebagaimana kita bagi tahu tadi. Jika dia berbuka puasa kerana diri dia semata-mata ataupun kerana diri dia semata-mata, tak silap saya, dia hanya perlu qada sahaja. Tetapi kalau dia berbuka puasa kerana anak dalam kandungannya ataupun kerana dirinya dengan anaknya, maka hak tu dia kena qada puasa dan dalam masa yang sama dia kena bayar fidyah. Masing-masing ada dalil lah. Dan ini pun perselisihan di kalangan para sahabat lagi, sama ada kena fidyah ataupun tidak. Tetapi memang kena qada. Memang kena qada. Jadi iskalnya ialah pada riwayat Ibn Abbas ini untuk difatwakan. Sebab setahu kita adalah agamawan-agamawan yang mana mereka memberi fatwa dengan fatwa Ibn Abbas ini. Kalau orang tu dia mengandung ataupun dia menyusukan anak, dia tak mampu berpuasa, jadi mereka fatwakan untuk tidak qada selepas itu, hanya perlu bayar sahaja. Dan fatwa ini bersalahan dengan pendapat majoriti para ulama. Bahkan kalau saya tengok dalam website fatwa yang masyhur dalam dunia Islam, QA, Islam Web, hatta Syekh bin Baz dan ramai masyayikh, mereka kata qaul Ibn Abbas ini, kalaulah atas takdir beliau tidak kembali kepada qaul jumhur sebagaimana dalam sebahagian riwayat, maka qaul beliau adalah marjuh, sangat marjuh, kerana secara zahirnya menyalahi ayat waman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayamin ukhra. Maka senang cerita itu ialah qaul yang syadz, marjuh, yang mana tidak sepatutnya difatwakan kepada umat manusia. Nampak tak? Tidak sepatutnya difatwakan kepada umat manusia. Sebab hamil dan juga murdi', orang yang mana dia ni mengandung ataupun dia ni menyusukan, dia bukanlah seperti sakit yang mana la yurja bur'uh. Orang yang mana sakit berterusan sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Ataupun sebagaimana orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Tidak. Bukannya orang sampai mati dia akan mengandung dan menyusukan anak. Ataupun sebab dia adalah limit-limit kan. Manusia sekarang kalau kita kat dunia Malaysia hari ni umur 40 dah tak boleh nak mengandung. Dah tak dibenarkan dah rasanya untuk melahirkan anak.
Jadi kalaulah hidup dia panjang lagi, umur dia 20 tahun, 30 tahun lepas tu, dia berusaha untuk qada. Tak ada masalah lah kalau dia mati dalam keadaan dosa. InsyaAllah tidak ada Insya-Allah tidak ada apa tuan-tuan? Insya-Allah tidak ada sesuatu ke atas diri dia. Kecuali dalam mazhab kita, mamata wa alaihi shaumun min Ramadan. Kalau seseorang itu mati dan ada puasa yang fardu ke atas diri dia masih belum ditunaikan, dia dah usaha untuk qada. Kemudian tengok dia tak sempat untuk qada lah. Dia tak sempat untuk qada dan sebenarnya dah ada masa untuk dia qada, tetapi dia macam ialah dia tangguh, lengah dan seumpamanya, maka yang tu biasanya dalam mazhab Syafi'i ada dua pilihan, sama ada dibayar fidyah daripada harta tarikah dia, harta tinggalan dia sebab ia adalah hutang, ataupun sama'an waliyuh, ataupun kaum keluarga dia berpuasa untuk dia. Kalaulah dia mati dalam keadaan tidak pernah ada kesempatan untuk dia qada, maka tu gugurlah kewajipan qada tersebut. Tapi better lah kalau kita bayar daripada kalau kita puasa untuk dia ataupun kita bayar untuk dia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, ini antara perbahasan yang penting. Sudut yang kedua daripada dua bab ini iaitu berkaitan dengan orang yang mana mengandung dan juga orang mana menyusukan anak. Pendapat majoriti ulama daripada dahulu sampai sekarang adalah mereka tetap kena qada puasa mereka. Paling kurang mesti kena qada. Isu bayar fidyah tak bayar fidyah tu ada qaul lah di kalangan mazhab, ada yang kata kena, ada yang kata tak kena, itu cerita lain. Tapi yang penting qada la yasqut, tidak gugur sekali-kali. Dan ini juga fatwa-fatwa masyayikh-masyayikh di negara Arab dalam buat-buat fatwa, bila kita tanya, kita baca artikel sana sini, memang mereka tidak membenarkan fatwa dengan qaul Ibn Abbas ini. Jika betul inilah qaul terakhir Ibn Abbas sekalipun. Kerana apa? Kerana dia telah menyalahi apa tuan-tuan? Kerana telah menyalahi nas Quran lah, senang cerita. Ibn Abbas mungkin ada ijtihad dia, bukan dia sengaja nak menyalahi nas Quran. Sebagaimana dalam masalah nikah mut'ah yang dinisbahkan kepada beliau, sebagaimana dalam masalah riba fadal yang dinisbahkan kepada beliau. Jadi syudzat itu ada. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar dan untuk sampai hampir sejam juga hari ini tuan-tuan, sebab ini merupakan satu masalah yang penting dan besar lah. Khair insya-Allah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.